أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala malam yang penuh keberkatan ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu dan juga dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, terlebih dahulu saya mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan lambat sikit malam ni. Ala kulli hal alhamdulillah dapat sama-sama kita berjumpa di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh keberkatan ini alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam bulan Syawal yang penuh dengan keberkatan ini. Bila kita sebut Syawal, tak larilah tuan-tuan, open house, rumah terbuka ni kan, daripada siang ada yang tak sampai buat tengah hari, dia buat pagi, sarapan pagi kat rumah kan. Tengah hari, petang tak cukup lagi, tengah hari dengan petang sambung lagi malam. Jadi di samping kemeriahan Syawal yang ada ni, suka saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita cemari kemeriahan Syawal ini dengan kemaksiatan dan juga kemungkaran yang mungkin akan mengundang bala dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita bila sebut raya-raya ni tuan-tuan, bukan satu bondo yang kita boleh pandang biasa, yang pandang remeh, tapi ini adalah satu ibadah. Ziarah, kita menziarahi, kita buat kenduri, jamu orang makan, kita buat doa, buat itu ni dan sebagainya. Jangan kita cemari kemeriahan Syawal tadi ni dengan kita melakukan kemaksiatan ataupun mengundang keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kita yang lalu kita bincang tentang ayat-ayat mutasyabihat yang kita dah hurai panjang tentang ayat-ayat al-mutasyabihat. Kalaulah kita tak tahu, kita boleh tengok tafsir-tafsir ataupun kita boleh rujuk bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Baik, insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi tengok muka surat 120. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yarda li'ibadihi al-kufr." Ini saya ulang balik, masuk atas sikit bila habis cerita tentang ayat-ayat mutasyabihat ini. Baik, seterusnya maksudnya, dan tidak rela ia bagi segala hambanya akan kufur, kerana bahawasanya kehendak itu lain daripada reda. Bermula dengan berpegang dengan ayat yang tersebut itu, dibinasakannya atas bersamaan keduanya. Baik, ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut tadi ini, Allah Subhanahu wa taala tak reda kepada hamba-hambanya yang melakukan kekufuran ataupun orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Subhanahu wa taala tak redha kat dia. Baik, Allah Subhanahu wa taala hanya sebut perkataan redha tadi. Baik, cuma kita ni tuan-tuan yang kita sebut ahli sunnah wal jamaah, maksud redha ni terlalu luas. Terlalu luas tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita nak masuk syurga ni dengan redha Allah Subhanahu wa taala.
orang yang tak dapat redha Allah Subhanahu wa taala, oi, tak payah masuk syurga dah tuan-tuan. Sebab kita masuk syurga ni bukan sebab amal ibadat kita. Ustaz, saya rajin mengaji ustaz, nak masuk syurga ni dengan pahala mengaji. Tiap-tiap malam boleh mengaji ya. Belum tentu leh tuan-tuan. Orang yang rajin sembahyang sunat, belum tentu leh tuan-tuan. Belum tentu leh. Orang yang rajin sedekah tuan-tuan, belum tentu leh tuan-tuan. Dia akan masuk syurga ni dengan pahala sedekah tadi, belum tentu leh. Tapi akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti kita tengok bagaimana Mu'tazilah ini mereka memahami ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Baik, golongan Mu'tazilah ini mereka memahami ayat Allah Subhanahu wa taala tadi berkenaan dengan redha Allah tadi ni. Ya, Allah Subhanahu wa taala tak redha yo. Kan? Tak adalah sebut masuk neraka, tak adalah sebut tak boleh masuk syurga. Kan? Nah, ini fahaman yang sangat salah, yang sangat silap, yang jauh terpesong, yang kita sebut fahaman Mu'tazilah ini. Baik, bila kita sebut redha ini tuan-tuan, banyak dalam hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan redha ini. Saya teringat satu hadis yang Darjah 3, Darjah 4, marilah hafal hadis ni kan. Apa hadis ni? Ridallah fi ridal walidain. Keredaan Allah Subhanahu wa taala itu terletak kepada keredaan dua ibu bapa kita. Kan? Kut kita buat baik lah tuan-tuan, ke ibu dengan abah ni, ibu dengan ayah ni tuan-tuan, insya-Allah lah. Kan? Semua pintu Allah Subhanahu wa taala permudahkan. Sebab apa? Sebab kita buat baik. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala pun redha dengan sikap kita, perangai kita buat baik kepada ibu dan juga abah kita. Kan? Wa sakhtullah fi sakhtil walidain, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sama enggak terletak kepada kemurkaan kedua ibu abah kita. Jadi kalaulah anak deraka tadi tuan-tuan, jangan haraplah hidup dia senang. Aduh yo tak kena tuan-tuan. Kan? Sebab apa? Bukan dia fikir mak abah dia je tuan-tuan. Mak abah dah selesai dah pokok adik dia lah. Tapi hubungan dia dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala tak memberi jaminan kebahagiaan dia di dunia dan juga di hari akhirat. Jangan kita ingat mak abah dah settle, dah habis-habis lah kan. Pokok dia lah, apalah itu ini, kita pun biar kat dia, tinggal dia, kita rasa kita dah okey dah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, yang tadi tak lopeh, yang lain pun sama juga tak lopeh juga. Jadi samalah yang dimaksudkan dengan redha Allah Subhanahu wa taala tadi. Kalaulah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, baik dia tuan-tuan, tiap-tiap minggu beri sedekah ke orang, jamu makan, beri minum, tolong orang gelandangan. Memanglah kerja buat dia tu memanglah baik. Kita tak nafi tuan-tuan, memang baik kan. Dan hari ni tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan lah kan, ramai orang-orang yang tak beriman kepada Allah, orang-orang kafir ini, Jaya Nunalib ke India ke siapa lah tuan-tuan, ramai yang bantu, yang hulur bagi duit, bagi sumbangan ini, nak bantu golongan-golongan yang gelandangan ni. Ramai kan. Tapi kebaikan dia ni boleh dapat syurga ke tuan-tuan? Tak dah kan. Tak dapat dah syurga. Akhirat esok samalah, kena azab juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dapat apa tuan-tuan? Kebaikan di dunia. Akhirat tak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala tak redha dengan apa? Kekufuran dia ni. Sebab nombor satu sekali ni, dia dah tak percaya dah ke Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada dia yang selebih daripada itu lagi. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, yakni redha dan juga iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan iaitu batil.
Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala nak redha kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan jumlah, maka lazim atas mazhab Mu'tazilah bahawa kebanyakan barang yang jatuh di dalam alam ini adalah atas ketiadaan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya, baik, sebelum itu apa yang telah disebut oleh Mu'tazilah ini, yang mereka mengatakan apa yang berlaku ke dunia ni, ke alam ini atas dasar apa? Ketiadaan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ni bukan kerja Allah Subhanahu wa taala ni. Sebab apa? Sebab yang pertama tadi, dia tidak redha kepada kekufuran, hanya kufur sahaja, tak redha. Benda yang lain tu okeylah, kan? Syurga mungkin dapat, yang dia tak beri redha dia je, tapi yang lain mungkin dapat. Dan dalam masa yang sama, mereka mengatakan yang bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkehendak dengan ketiadaan ataupun benda-benda yang sebegini ni, tu bukan hak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Syurga ni pokok dia lah, dia buat baik, dapatlah syurga. Pahala dia buat baik, dia dapatlah. Yang tak dapat apa? Redha je. Sebab apa? Sebab dia bukan orang Islam. Ini fahaman yang sangat-sangat salah, yang disebut sebagai fahaman Mu'tazilah tadi. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang tombek kita ni, fahaman-fahaman yang macam-macam ni kadang-kadang ni fahaman-fahaman yang macam-macam ni ada tuan-tuan, tapi nama lain-lain. Nama apa tuan-tuan? Wallahu a'lam. Saya tak tahulah. Macam contohlah, macam kita hari ni tuan-tuan, ajaran-ajaran sosial ni mudah berkembang. Ajaran-ajaran sosial ni tuan-tuan mudah berkembang. Banyak dah sekarang ni, kan? Kalau sebelum ni tuan-tuan, mungkin ajaran-ajaran sosial ni tuan-tuan, kita dengar ni kat luar-luar negara je, Singapura. Tapi sekarang ni benda-benda yang macam-macam ni dah semakin hampir dengan kita. Contohlah yang terbaru ni lah, kan? Yang heboh habis tu apa? Ibu Yati, kan? Entah mana mari ya. Jadi benda-benda yang macam-macam ni yang kadang-kadang ni masyarakat kita ni, dia nak cari apa tuan-tuan? Nak cari benda yang copek lah, kan? Hari-hari datang mengaji masjid, kan? Dengar ceramah, datang semayang 5 waktu ni lambek lah, kan? Lambek dapat pahala, kan? Nak copek sikit masuk syurga, kan? Jadi pilih cari jalan yang singkat. Jadi banyak dah tuan-tuan, kan? Tuan-tuan bolehlah tanya geng pejabat agama ya, kerja bahagian-bahagian ni, penguatkuasa ni, memang ramai tu, kan? Sekarang ni dia mudah semakin berkembang. Sama enggak tuan-tuan yang kita sebut hari ni macam ilmu-ilmu yang syirik ni, sihir-sihir ni. Kalau tak mari tuan-tuan, tak ada sangat benda-benda ni, kan? Dah hapus itu, orang tu dah lah dia, dah mati tu matilah. Tapi benda ni sekarang ni kadang-kadang dia makin berkembang, kan? Kita pun tak tahulah mana dapat ilmu ni. Jadi benda-benda yang batil, yang membawa kepada kekufuran ni, benda ni mudah ataupun senang untuk berkembang. Walaupun kita rasa benda ni baik, macam baik, walaupun orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tadi orang yang baik, buat benda baik, tapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala tetap tak redha dengan kekufuran dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dan sesungguhnya telah diceritakan akan bahawa setengah daripada a'immah ahli sunnah hadir ia serta setengah Mu'tazilah bagi berhujjah. Maka tatkala duduk Mu'tazilah, ia berkata, dua-dua puak ni, yang betul ni dengan yang salah ni duduk berhujah, tengok.
antara Mu'tazilah dan juga antara Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, apa kata mereka? Kata Mu'tazilah, subhana man ta'azzaha 'anil fahsya, yakni maha suci Allah Subhanahu wa taala yang suci daripada berkehendak akan fahsya, bondo-bondo yang lara, yang maksiat, bondo-bondo yang tak baik ini. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada bondo-bondo yang macam-macam ni. Kan? Betul lah, kan? Allah Subhanahu wa taala ini maha suci. Allah Subhanahu wa taala itu daripada segala kekurangan, keburukan yang kita sebut kesyirikan, bondo-bondo yang maksiat ini. Allah Subhanahu wa taala maha suci. Allah Subhanahu wa taala daripada bondo-bondo yang macam-macam ni. Kan? Dan Allah Subhanahu wa taala tak terima tadi kecuali bondo yang baik. Jangan kita mencampur adukkan bondo yang tak baik dengan bondo yang baik. Allah Subhanahu wa taala terima hanya bondo-bondo yang baik. Contohlah tuan-tuan, katalah hari ni kita nak buat bondo yang baik, kan? Panggil orang kenduri jamu makan, kan? Baiklah, kan? Tak ada masalah, baiklah. Tapi dalam masa yang sama, jangan nak buat open karaoke, joget pula, kan? Tadi tu dah baik dah. Allah Subhanahu wa taala terima kebaikan tadi ni. Sedekah tadi ni, panggil orang, beri orang makan, jamu orang makan. Oi, terima tuan-tuan. Kan? Besar tuan-tuan jamu orang makan ni. Kan? Oi, besar pahala tuan-tuan. Jamu orang, beri orang makan ni. Allah Subhanahu wa taala terima. Tapi jangan dicampur adukkan dengan bondo yang tak baik tadi. Baik, seterusnya, maka berkata ahli sunnah, subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tiada jatuh di dalam miliknya melainkan barang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa bondo yang berlaku ni? Berkata ahli sunnah wal jamaah, semua yang berlaku ini adalah dengan ketetapan, kehendak, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tak nafi. Apa yang berlaku hari ini yang kita sebut dengan ketentuan qada, qadar, adalah dengan ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita sebut hari ini ketetapan tadi ni yang kita sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa hadainahun najdain, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri tunjuk kat kita ni dua jalan tadi. Sama ada jalan yang baik dan juga jalan yang tak baik. Jalan yang baik kita nampak tak tuan-tuan? Oi, nampak. Jalan yang tak baik pun kita nampak, kan? Yang mana kita pilih? Pilih yang baik, alhamdulillah. Tapi kalaulah kita pilih yang tak baik, kita pilih yang tak baik tadi, itu yang disebut oleh ulama tadi, ketentuan yang kita yang memilih yang tak baik tadi. Bukan Allah Subhanahu wa taala menentukan, yang kita memilih yang tak baik tadi. Sebab apa? Pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Suatu hari ni, kan, penyamun ni, pencuri ni kono tangkap. Lepas kono tangkap ni tuan-tuan, ketika mana di muka pengadilan ditanya kat dia, kenapa kamu curi ni? Kan? Tuhan dah takdir dah saya jadi pencuri macam ni lah. Kan? Tak payah dah. Memang saya jadi penyamun macam ni. Memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ni yang cukup salah. Kan? Sebab apa? Sebab dia boleh ubah tak? Boleh tak dia tadi ni berubah?
Yang tak baik ni bukan kerja Tuhan tu. Memang dia yang pergi cari tadi. Melainkan dengan yang kita sebut ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, seperti bala, seperti ujian, yang benda-benda yang macam ni lah, yang kadang-kadang yang kita tak pek nak ngelak ni. Ataupun benda-benda yang kita sebut seperti banjir, seperti itu, ini, kemalangan, kematian dan sebagainya, yang bondo tadi ni yang adalah ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang bondo yang tadi tu dia boleh tak elak? Boleh. Kan? Siapa suruh jadi pencuri? Tak ada tuan-tuan, pergi sekolah dari pagi sampai ke tengah hari petang, tak ada seorang pun kan yang suruh jadi macam tu. Jadi dia ni dikonokan sabit dua kesalahan. Kesalahan yang pertama curi tadi dan kesalahan yang kedua tadi menyalahkan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Contohlah tuan-tuan, kita naik kereta kan. Naik kereta tengok minyak ni tuan-tuan dah dah. Rapat dah. Kan? Lampu pun dah berkodip-kodip dah. Kan? Sebab apa? Sebab dia tu, lampu tu tak boleh bercakap je tuan-tuan. Kau boleh bercakap lah, doreh lah isi minyak dah nak habis ni. Kan? Tapi kita pun dah biarlah. Kan? Ketentuan takdir Allah. Minyak ada tuan-tuan, ada lah. Tak ada lah. Salah tak macam tu? Salah. Kan? Itu sengaja menyalahi ketentuan qadar takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tadi ni, yang kita sebut tadi ni, berkenaan dengan ujian, berkenaan dengan bala, itu ini dan sebagainya, itu barulah yang kita sebut dengan mayasya tadi. Bukan bondo yang keburukan, yang semua bondo tadi salah Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam tu dah tuan-tuan, senang hidup ni. Kan? Semua nak nyalah orang je. Diri dia tak ada salah. Kan? Apa jadi macam ni kan? Sebab apa? Entah. Kan? Marin mengantuk, tidur je. Waktu exam tak payah nak jawab. Kan? Salah apa? Salah tidur. Senanglah hidup macam tu kan. Jadi ketentuan tadi ni kita dapat merubah, tak lain dan tak bukan dengan apa sahaja yang telah, kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang disebut sebagai la yuraddul qada, yang tak dapat diubah ni tuan-tuan, apa? Mati je. Yang ni yang pasti, yang tak dapat diubah. Baik, seterusnya, maka berkata Mu'tazilah, adakah kehendak oleh Tuhan kamu bahawa derhaka hamba? Tuhan kamu ni, Allah Subhanahu wa taala ni, nak manusia ni jadi derhaka ke? Kan? Tak, bukan. Kalau ikut fahaman kita tadi, apa yang saya sebut tadi, semua terbentang kat kita. Nak buat baik pun atas kita, nak buat jahat pun atas kita. Tapi mengikut apa yang difaham oleh Mu'tazilah, semua tadi tu, minyak kereta habis pun salah kat Tuhan. Dia jadi penyamun pun salah kat Tuhan. Semua tadi ni, semua salah kat siapa? Kat Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata ahli sunnah, adakah derhaka hamba akan Tuhan kami itu padahal dengan keras? Maka berkata Mu'tazilah, khabarkan olehmu akan daku jika menegah Tuhan akan daku akan petunjuk dan menghukum ia atasku dengan kejahatan. Adakah berbuat baik ia kepadaku ataupun berbuat jahat ia? Jadi kata Mu'tazilah ini, katalah kan, si ini nak buat baik dan juga nak buat jahat. Kan? Jadi si buat baik dalam masa yang sama, si juga buat bondo yang tak baik, bondo yang jahat tadi ni.
Jadi Tuhan tadi ni menghukum atas apa? Atas kejahatan yang saya buat. Baik, sebab itulah kita ni tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, hari-hari kita ni kena bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam kehidupan kita ni kadang bukan benda baik ya tuan-tuan kita buat. Manusia biasalah. Ustaz go, imam go, kan? Yang tak imam go, yang baru nak start go, makmum go, kan? Sama tuan-tuan, kita manusia. Tak ada yang baik ya tuan-tuan. Tak ada yang tak buat dosa, tak ada. Jadi yang baik tadi Allah Subhanahu wa taala beri pahala insya-Allah. Tapi yang tak baik tadi ni dia menyalahkan siapa pun salahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apa kata ahli sunnah wal jamaah? Jika menegah ia akan dikau akan barang yang ia miliki bagi engkau. Baik. Maksudnya sekarang ni berkata ahli sunnah, kalaulah memang ketentuan qada qadar Allah Subhanahu wa taala tadi atas kamu kebaikan. Tapi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah takdir kepada kamu tadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala ubah yang baik tadi jadi tak baik. Kan? Mula-mula dah baik dah. Tiba-tiba lah yang jadi tak baik pula. Kan? Ni salah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka bagi engkau maka sesungguhnya telah jahat ia, dan jika menegah ia akan barang yang baginya, maka menentu ia dengan rahmatnya akan orang yang dikehendakinya. Baik. Tapi yang kata Tuhan ni, Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, bondo yang tak baik pun Allah Subhanahu wa taala boleh ubah kepada yang baik. Tak ada orang tadi ni ataupun bondo yang baik tadi ni dia ubah kepada yang tak baik, tak ada. Kan? Kalau ada, zalim lah. Kan? Memang tak ada. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis qudsi yang bahawasanya Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu zulma. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala tak ada buat zalim pun tuan-tuan. Tak ada. Yang buat zalim siapa? Kita lah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama, bondo yang tak baik tadi ni pun Allah Subhanahu wa taala boleh bagi kebaikan di ujung dia. Boleh buat bondo tadi menjadi orang yang baik. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu bondo yang simple lah dalam hidup kita ni. Kadang-kadang kita tengok orang-orang yang masuk Islam, yang masuk Islam ni tuan-tuan hari ni bukan orang yang kaleng-kaleng tuan-tuan. Semua orang yang hebat-hebat. Pengkaji ni, doktor ni, itulah ini, macam-macam lah orang yang hebat-hebat. Siapa yang suruh mereka ni masuk Islam? Tak ada siapa paksa pun tuan. Mereka mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada masuk Islam ni tiap-tiap bulan dapat ni, dapat projek, dapat tu, tak ada tuan. Tapi ada sebahagian orang Islam yang senaja keluar daripada Islam. Sebab apa? Ada sebab ni. Kan? Antara sebab apa? Sebab ni fulus. Sebab wang ringgit, sebab dapat tu, sebab dapat ni, sebab. Jadi berbeza orang yang awalnya kekufuran, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan kepadanya. Dan ada juga orang yang atas pilihannya yang kita sebut awalnya Islam dan akhirnya dia sengaja memilih kepada kekufuran. Sebab apa? Sebab ada kepentingan dia. Yang tadi ini masuk Islam ada apa kepentingan dia? Tak ada kepentingan apa pun tuan. Kadang-kadang malahan ada yang masuk Islam ni
sampai dibuang keluarga, dibuang itu ini dan sebagainya, tak dapat reto itulah, macam-macam benda lah. Tapi sebab apa dia masuk Islam juga? Sebab itu kebaikan untuk dia. Tapi ada yang keluar daripada Islam sebab apa? Ada dapat habuan lah, dapat itulah ini, macam-macam lah, ada benda lah kan. Mereka membelinya tadi dengan sedikit daripada habuan dunia. Jadi ketentuan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan ataupun yang kita sebut keburukan tadi ni yang dapat diubah tadi tu, yang tak dapat ataupun yang tak dapat diubah tadi hanyalah kematian sahaja. Maka menentu ia dengan rahmatnya akan orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka putus hujah Mu'tazilah daripada munazarah tadi. Jadi bila disebut sebegini, Mu'tazilah tadi tak boleh nak jawab tu. Kan? Perbahasan tadi ni, hujah mereka tadi ni terputus. Jadi mereka tak payah nak jawab lah, kalah lah. Kan? Apa yang disebut ataupun pandangan mereka selama ini hanyalah salah dan silap berkenaan dengan yang kita sebut ketentuan qada qadar Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan redha Allah ataupun berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak redha kepada orang-orang kafir yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ni saya rasa setakat tu lah. InsyaAllah kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum